Cuma hari inilah saya bagi nasihat secara umum. Bila timbul isu apa ni, istihalah. Apa mana istihalah? Istihalah ni mana pertukaran benda tu jadi benda lain. Itu mana istihalah. Ini ada dalam kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab ulama-ulama yang dahulu sudah bincang tentang masalah istihalah ini, diterima pakai dalam mazhab Hanafi. Tetapi sebahagian daripada mazhab lain mungkin mereka ketat dalam masalah istihalah. InsyaAllah anak akan baca tajuk ni dengan masa yang khusus. Kali ini tidak cukup masa. Cuma yang saya nak kata, bila timbul tajuk ini, terlalu ramai orang yang duk hantar, ustaz apa pandangan tentang cerita ni. Pada pemerhatian saya, bila ada orang post tajuk ini, saya sebut direct lah, senang tak? Yang tersebar dalam dunia internet hari ini, dalam WhatsApp, dalam grup kita ni, iaitulah apa yang dinukilkan daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Setakat yang anda tengok, ada yang tulis macam-macam. Bila tengok post ni masuk dalam grup dia, dia tulis kat bawah itu, di antara tanda-tanda kiamat Nabi sebut, ulama-ulama mereka, ulama yang jahat, sejahat-jahat manusia di bawah hubung langit itu ulama yang jadi dia tuding betul kepada nukilan yang tersebut, kepada tuan yang mengeluarkan pandangan. Jadi nasihat saya kepada pemuda-pemuda Islam, kepada sahabat-sahabat kita, janganlah lebih semangat daripada ilmu. Isu ni timbul hasil daripada mana? Hasil daripada mungkin sahabat-sahabat yang menimbulkan isu ni, bukan daripada kalangan alim ulama yang masyarakat bila dengar, orang kata, oh ini orang alim, ini tuan syekh kita ni, ini tuan guru yang menyebut, maka mereka lebih tenang. Tapi bila pemuda-pemuda ni keluarkan kenyataan, ambil gambar coklat tu makan pula dah, jadi nampak macam satu permainan, nak berlawan, yang menyebabkan masyarakat makin hari bukan nak terima, makin lama makin menimbulkan masalah, menimbulkan permusuhan. Kebetulan pula tajuk yang dia letak pula memang tajuk tu panah betul. Babi boleh dimakan. Siapa dia kata? Orang hantar mari gambar dengan saya, babi duduk gini, duduk rehat. Dulu saya haram, kini telah halal. Oh hebat. Tengok dah ni kali. Kalau dah buat sini, jangan taubat kepada Allah Taala. Tubu ilallah jami'an. Siapa dia yang menghalalkan babi? Mana ada orang waras kata babi itu halal? Lah, abadan, sama sekali tidak ada. Saya anak-anak tak ambil hirau juga tajuk ni. Bila saya forum semalam, orang tanya tajuk ni, tiba-tiba dia hantar surat. Dia kata, ustaz nak makan ke coklat ni kalau saya bagi? Jadi macam kita ni satu benda yang perli main pula. Maka saya kata, insya-Allah saya akan sentuh sepatah dua tajuk ini. Istihalah ni sudah lama digunakan oleh fuqaha Islam, sudah lama sudah dibincangkan tajuk ini. Tapi bila benda ni baru kita dengar, memang agak berat, agak sukar untuk kita terima. Macam mana benda ni boleh jadi macam ni? Itu pun masih dalam skop khilaf para ulama. Karena itulah bagi saya lah, kalau pelajar-pelajar orang-orang muda ni yang semangat nak bincang tentang hukum hakam ni, gunakanlah pendekatan fiqh al-muqaran, fiqh perbandingan mazhab. Guna fiqh perbandingan mazhab. Mazhab Hanafi terima istihalah ni dengan cara sama ada kita bakar dia ataupun dia panggil masuk dalam, kadang-kadang ada setengah tu letak di tengah panas, mari dia jadi tukar juga. Jadi alat moden hari ni guna bahan kimia. Bahan-bahan kimia ni bila kita masuk, dia akan tukar, jadi akhir sekali tak ada dah benda tu. Kalau nak undur balik ke belakang, nak cari zat benda tu, memang tak akan berlaku, tak akan ada. Itu dia panggil istihalah. Ada istihalah ni bertukar secara automatik. Macam tuak yang masam tu, dia bertukar jadi cuka. Itu pun termasuk dalam perkara yang tersebut. Jadi insya-Allah kita akan bincang tajuk ini secara lebih terperinci. Cuma saya bagi nasihatlah kepada para pemuda Islam supaya jangan gopoh. Kalau nak keluarkan hukum-hukum, biarlah kita berlapik sikit bahasa kita, dan jangan letak tajuk dalam YouTube tu ataupun tulisan kita tu tajuk yang bila orang tengok tu komen selalu. Perangai orang ni, saya tengok, dia tengok tajuk, dia akan komen, dia akan kutuk tanpa dia baca isi kandungan. Kalau baca berbeza dengan orang tak baca. Berbeza dengan orang tak baca. Maka lapangkanlah dada kita, bersihkanlah jiwa kita daripada sakit hati kepada orang, kerana kita bimbang siapakah orang yang tidak diangkat amalannya. Musyahin, syahna, orang yang ada dalam hatinya berkelahi dengan sama-sama Islam. Ini satu tajuk yang besar. Perbaikilah jiwa kita,
baiklah hati kita, insya-Allah. Tuan-tuan boleh tengok satu, saya baru letak dalam rakaman kita itu, tajuk dia amalan hati. Ada 8 siri amalan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan untuk dunia kita dan akhirat. Hindarkanlah perasaan-perasaan yang tak baik. Oh, dia kata dia ni tak baik ustaz, dia buat benda-benda yang bercanggah dengan sunnah. Kita kata na'am, perbuatan dia bercanggah dengan sunnah, kita tidak suka. Tetapi mereka masih lagi duduk di bawah bumbung innamal mu'minuna ikhwatun, masih lagi orang Islam. Mungkin kita berbeza dengan dalam bab far'iyat, cabang-cabang yang boleh bertasamuh. Kenapa sampai peringkat yang cabang pun nak jadi tunggul, nak jadi tunggul, yang tunggul pun tak jadi tunggul pula. Jadi pasal itulah saya tengok ada benda-benda yang besar yang kita tak bincang. Hari ni bila timbul isu babi ni, semua bangkit semangat sungguh. Tapi bila kita bangkit isu riba yang tak boleh nak takwil lagi, dalam Quran jelas fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi, tak ada pula pemuda-pemuda Islam ni bangkit kita lawan riba habis-habisan. Ada, saya tak kata pergi bakar bank, jangan. Ini statement saya ulang sekali lagi, jangan pergi bom bank lah, itu bukan kerja kita, itu kerja teroris punya kita. Kita sebagai orang-orang yang nak berjuang dengan sunnah ini, nak beri kesedaran kepada masyarakat supaya hapuskan benda tu. Oh, dia tak mati juga. Tak mati macam mana? Yang pergi kedai orang bukan Islam yang hidup ni, orang Islam ni yang pergi hidup dia orang tu. Kita tahu dah kedai ni ada Arab masuk beli juga. Kita yang beri sokongan sebenarnya. Lepas tu bila tak mati kita pula marah. Tak mati-mati juga. Nak mati-mati mung sokong. Ini jadi masalah kita hari ni. Kadang-kadang itu di antara benda yang sukar untuk kita. Baiklah, saya ringkaskan cerita muraah kepada sahabat-sahabat kita yang luar negara ni. Jadi setakat itulah perbincangan, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah.